jilid yang kedua, muka surat 80 pada permasalahan 168. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Masalah imam sembahyang berjemaah, siapakah yang boleh? Kita masih berbicara tentang siapa yang lebih layak menjadi imam dalam salat berjemaah. Iaitulah berdasarkan hadis yang disebut oleh al-Imam Tirmizi rahimahullah daripada Malik bin Huwairith yang berkata, diriwayatkan yang berkata, manakala telah duduk kami 20 hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhajatlah kami hendak pulang mendapatkan ahli keluarga kami, maka datanglah aku dengan anak bapa saudara aku kepada Rasulullah kerana minta izin balik, lalu ditanyanya daripada hal meninggalkan ahli kami, maka kami ceritakan padanya tampaknya sangatlah belas rupanya Nabi itu akan kami. Lalu disuruhnya kami pulang mendapatkan ahli dan diajarnya kami dan dipesannya apabila sampai kepada ahli, baik-baik dengan ahli, ajar mereka itu. Maknanya bila pulang ke rumah nanti berbuat baik kepada ahli keluarga. Kemudian Nabi kata ajar mereka itu dan suruh mereka itu apa-apa yang diajar oleh Rasulullah. Maka sabdanya lagi, bagi kami apabila musafir kedua kamu, maka hendaklah yang salah seorang daripada orang kamu apakala masuk waktu dan qamat, jangan tinggalkan kedua-duanya. Jangan tinggalkan kedua-duanya itu dan sembahyanglah fardu dengan berjamaah. Jadikan imam oleh kedua kamu akan yang lebih besar ilmu fiqhnya daripada kedua kamu, atau yang lebih tua umur jikalau bersamaan pandai fiqh. Itu asal hadisnya. Hadis di mana Malik ibnu al-Huwairith dia menceritakan kepada kita bagaimana dia dengan orang kampung dia datang ke Madinah, duduk di Madinah selama lebih kurang 20 hari untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena ada gambaran itu, di mana para sahabat di zaman Nabi mereka menuntut ilmu, mereka mengaji. Sehingga sahabat yang bukan duduk di Madinah, mereka duduk di luar, mereka datang ke Madinah, menetap di Madinah beberapa lama untuk belajar agama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kes Malik bin Huwairith, dia bersama dengan kaum dia duduk di Madinah selama 20 hari lebih. Lama mereka meninggalkan keluarga, lalu mengadu mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kerinduan mereka kepada ahli keluarga mereka. Bila Nabi tahu hal sedemikian, bila diberitahu kepada Nabi, Nabi suruh mereka balik. Kata Malik bin Huwairith, kami nampak Nabi kesian dan belas kepada kami. Lalu Nabi SAW pesan kepada kami supaya berlaku baik kepada ahli keluarga. Ini saya ingat pesanan ni kita patut ambil dan kita pesan kepada anak kita. Katalah anak kita balik, ni PKP lama mereka tak boleh balik, barangkali mereka balik musim bila dah buka, tak buka lagi kan. Katalah nanti mereka balik, bila mereka kembali nak pulang semula ke rumah mereka, pesan kepada anak kita, apa dia? Berbuat baik kepada ahli keluarga. Itu pesanan agama. Pesanan itu merupakan pesanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi dalam khutbah di padang Arafah, antara yang Nabi pesan iaitulah berbuat baik kepada orang perempuan, berbuat baik kepada para isteri. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pesan perkara yang sama kepada anak kita, berbuat baik kepada isteri ataupun berbuat baik kepada ahli keluarga. Dulu barangkali kena pesan kepada orang lelaki buat baik kepada isteri, tapi sekarang ni kena pesan juga kepada orang perempuan supaya berbuat baik kepada suami. Apatah lagi zaman sekarang ni orang perempuan dah mula nak sama dengan orang lelaki. Jadi kedua-dua belah pihak perlu diberi pesanan. Yang lelaki dipesan supaya berbuat baik kepada isteri dia, demikian juga kepada isteri juga perlu dipesan supaya berbuat baik kepada suami dia. Kemudian Nabi SAW yang jadi perbincangan kita pada malam ni, iaitulah Nabi perintahkan
kepada Malik bin Huwairith dan kaum dia, apabila masuk waktu salat maka hendaklah mereka menunaikan salat berjamaah, dan dalam hadis ni sebut hendaklah menjadi imam waliya ummakuma akbarukuma, orang yang lebih besar di antara kamu semua. Ini hadis daripada Malik bin Huwairith. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, dalam bab yang lebih detail persoalan menjadi imam ni, Nabi SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, hendaklah menjadi imam kepada sesuatu kaum orang yang paling aqra' terhadap kitab Allah. Para ulama berbeza pandangan. Saya rasa saya terang dah hari itu. Para ulama berbeza pandangan siapa yang aqra', apa yang dimaksudkan dengan oleh Nabi dengan perkataan aqra'. Sebahagian ulama kata aqra' itu merujuk kepada orang yang paling banyak menghafaz Al-Quran. Sebahagian ulama berpandangan aqra' itu merujuk kepada orang yang paling baik, paling indah bacaan dia. Ada dua pandangan para ulama. Dan sebahagian ulama kata aqra' itu merangkumi dua-dua sekali. Orang itulah banyak hafal, orang itulah paling indah bacaan dia, paling baik sebutan dia. Jadi mula-mula Nabi kata hendaklah menjadi imam orang yang aqra' li kitabillah, orang yang paling aqra' terhadap kitab Allah. Kemudian Nabi kata fa in kanu fil qira'ati sawa, apabila ada dua orang yang sama pada aqra'nya, fa aqdamuhum fa a'lamuhum bisunnah, maka dahulukanlah menjadi imam itu orang yang paling mengetahui tentang sunnah. Itu ciri-ciri yang kedua. Fa in kanu fi sunnati sawa, jika mereka ada dua orang sama-sama alim dalam bab sunnah, kata Nabi SAW, fa aqdamuhum silman, dalam sebahagian riwayat fa aqdamuhum hijratan, hendaklah didahulukan menjadi imam itu orang yang lebih awal berhijrah di zaman Nabi. Kalau zaman kita barangkali orang yang lebih awal masuk Islam kot, tapi orang Melayu ni semua lahir-lahir Islam dah. Tapi dalam hadis Nabi kata hendaklah dahulukan orang yang lebih awal berhijrah. Kemudian Nabi kata fa in kanu fil hijrati sawaan, kalaulah mereka itu dalam bab hijrah pun sama juga, hijrah bersama, tak ada siapa yang awal, tak ada siapa yang kemudian. Nabi kata fa aqdamuhum silman, dalam sebahagian riwayat fa akbaruhum sinnan, dahulukan orang yang lebih tua. Ini empat ciri-ciri yang Nabi ajak kepada kita. Orang yang lebih aqra', orang yang lebih tahu tentang sunnah, orang yang lebih awal hijrah, orang yang lebih tua. Panduan untuk memilih imam. Itu asas perbincangan kita. Nanti kita akan tengok ada perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam mendahulukan orang yang lebih aqra' ataupun orang yang lebih reti fiqh. Kita akan tengok nanti, kalau kita sampai kita akan ceritakan. Kemudian kata Syekh Idris Al-Marbawi, dia nukilkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam bermula mereka yang di dalam pada hadis pada masalah 166 yang saya baca tadi, Malik ibn al-Huwairith tadi, ialah kaum yang datang bersama-sama kepada Nabi. Dalam hadis itu menceritakan kaum Malik ibn Huwairith yang datang bersama-sama untuk belajar dari Nabi. Maka berserupaan mereka itu pada bacaannya dan pandai hukum syaraknya. Mereka datang kepada Nabi sama-sama pandai, sama-sama hafal Al-Quran. Tak ada siapa beza banding orang lain. Maka disuruh oleh Nabi akan mereka itu menjadikan imam yang lebih tua daripada mereka itu. Kerana itu dalam hadis Nabi terus sebut hendaklah menjadi imam di kalangan kamu semua. Siapa kamu semua tu? Malik bin Huwairith dan kaum dia. Nabi tak sebut orang yang paling aqra'. Sebab apa? Kerana mengikut Syekh Idris atau dinukilkan daripada Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i beranggapan kesemua mereka tu aqra' belaka, setaraf dari sudut bacaan Al-Quran. Dari sudut mengetahui sunnah sepadan, sama. Kerana mereka semua datang mengaji dari Nabi SAW. Jadi ilmu sama. Jadi sebab tu Nabi suruh terus bagi tahu menjadi imam orang yang akbar, orang yang lebih tua. Nabi terus pergi kepada usia, kerana dari sudut lain semua sama. Dan dengan yang demikian itulah aku suruh mereka itu. Macam itulah juga Imam Syafi'i kata, kalau ada kumpulan sama alim, sama reti Al-Quran, sama alim sunnah, maka yang menjadi ukuran ialah siapa yang lebih tua.
kata Syafi'i. Dia nukil lagi perkataan Al-Imam Syafi'i, dan dengan ini hadislah kita ambil hukum daripadanya. Kita dari hadis ini kita jadikan hukum. Imam jika sama pada bacaan Al-Quran dan ilmu, maka hendaklah didahulukan orang yang lebih tua umurnya. Maka kita suruh akan kaum apabila berhimpun mereka itu dalam satu tempat yang tiada pada mereka itu pemerintah. Wali, dalam kurungan disebut wali. Katalah ada orang, dia 3 orang lebih ataupun 2 orang dan ke atas, dia berada di satu tempat untuk menunaikan salat. Tempat itu tak ada pemerintah. Saya ingat barangkali orang musafir kot. Ataupun kalau kita merujuk kes lama, tak mustahil lah mereka sampai di satu tempat yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Mungkin perkara itu berlaku. Kerana zaman sekarang ni dia ada sempadan negara. Dulu tak ada lah. Dulu mereka duduk, masyarakat dulu duduk setempat, duduk ramai-ramai. Saya pun tak pasti masyarakat kita macam mana, tapi kalau kita baca-baca kitab sejarah orang Arab ni, mereka duduk setempat ramai-ramai. Dan sepadan tu mereka buat kota. Mereka ada sepadan. Sebab tu kalau kita mengaji, kita baca bab fiqh, kita nampak bukti-buktinya tu. Bahkan Mekah tu, dulu orang Mekah dulu mereka dirikan batu-batu sebagai sepadan kawasan mereka, sehingga batu-batu dinamakan sebagai Ansabul Haram. Ansabul Haram, batu-batu yang didirikan sebagai tanda kawasan tanah haram. Dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Jadi mereka buat sepadan. Katalah kita berada di luar sepadan tu. Jadi bila kita berada di luar sempadan mana-mana kota, kita tak ada pemimpin pada waktu tu. Barangkali itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan zaman dulu tuan-tuan, ada sistem pasport tu dah ada lah. Saya tak ingat tahun bila, tapi apa maksudnya, katalah kita sekarang ni kita duduk, katalah kita andaikan kita ni di zaman dahulu. Ada kota, kampung kita ni ada kota. Kalau katalah saya nak keluar dari sini, saya nak pergi ke kota lain. Ketua kampung ni, bukan kampung kecil lah, kampung besar lah kan. Ketua ni dia akan buat macam satu surat kepada ketua kampung yang berada di sana. Dia akan bagi tahu, orang ni dari kabilah kami, dari kampung kami, nama dia sekian-sekian, datang dari keluarga sekian-sekian, dia ni datang dari keluarga yang baik, apabila dia sampai di negeri hampa, tolong jaga dia, tolong layan dia, sambut dia dengan baik, jangan zalimi dia. Ada, zaman dulu dah ada dah. Di kalangan orang Islam dah buat dah benda tu. Zaman dulu dah ada dah benda tu. Saya tak ingat tahun bila. Telah mula ada di zaman Khalifah Islam. Samalah lebih kurang konsep pasport kita kan. Kan pasport bagi tahu nama, keluarga, negeri mana, negara mana. Mana jaminan kepada tempat yang kita nak pergi tu, orang ni ada tempat tinggal dia. Ada latar belakang dia, ada kalau apa-apa jadi rujuk ke situ. Telah ada konsep pasport di zaman pemerintahan Islam dahulu. Telah ada perkara itu. Jadi kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika mereka itu di dalam satu tempat yang tiada pada mereka itu pemerintah, barangkali di luar kawasan yang dikuasai oleh seseorang, dan tiada mereka itu dalam rumah seseorang, iaitu bahawa mara kehadapan menjadi imam oleh yang lebih qari, yang tadi saya sebut tadi, aqra' tadi ni, yang lebih qari Al-Qurannya dan lebih pandai fiqahnya dan lebih tua umurnya. Jadi jika bukan di dalam rumah seseorang, kalau di dalam rumah seseorang, tuan rumah berhak menjadi imam sekalipun dia muda. Tuan rumah lebih berhak menjadi imam sekalipun dia tak berapa nak reti fiqh. Tapi sembahyang dia sah, dia lebih berhak menjadi imam di dalam rumah dia. Kalau sembahyang di rumah. Demikian juga kalau kita sembahyang di tempat yang ada pemerintah. Contoh kita sembahyang di masjid di tempat tertentu, dan masjid itu pula memiliki imam ratib seperti masjid tuan-tuan semua ni. Ada imam ratib, imam yang dilantik oleh pihak pemerintah
maka dia yang berhak menjadi imam. Sekalipun kita main masjid ni, contohnya kita dianggap alim. Kita dianggap alim, belum tentu alim tak alim. Barangkali ahli masjid beranggapan seseorang alim dari mereka, dia tak berhak menjadi imam. Melainkan kena dapat keizinan terlebih dahulu dari imam di masjid ni. Dinamakan imam ratib. Kalau imam tu kata aku nak jadi imam, sebenarnya imam tu tak payah habaq. Memang dia, hak dia menjadi imam, tempat dia. Ustaz tak jadi imam, melainkan dengan keizinan dari imam ratib. Nak habaq kata imam yang dilantik itu ada kedudukan yang besar di dalam agama. Jadi kalau tak ada, bukan rumah orang, bukan kawasan yang telah ada imam, bukan kawasan yang ada pemerintah, yang nak jadi imam ialah siapa? Imam Syafi'i kata, iaitulah yang lebih qari, iaitulah aqra' yang telah saya terangkan tadi, dan yang lebih pandai fiqh, dan yang lebih tua umurnya. Dengan syarat dia pandai baca Al-Quran. Kalau bacaan Al-Quran mereka samalah, kalau dia umur tua tetapi dia bagi dia jadi imam, tak sah semayang orang yang belakang yang pandai baca. Ada beberapa keadaan ni, ada orang dia boleh semayang untuk diri dia saja. Dia boleh semayang sendiri, dia tak boleh jadi imam. Sebagai contoh, dia memang tak boleh nak sebut apa, huruf tak boleh sebut. Orang Melayu tak boleh sebut huruf apa. Kadang-kadang ada orang Melayu tak boleh sebut huruf ghain kot no. Ra kan, dia nak sebut ghain dia jadi ra. Betul? Apa lagi? Katalah dia tak boleh nak sebut dot. Dot tak boleh nak sebut. Dot jadi apa? Jadi ta sebagai contoh. Walatalin contohlah. Contoh. Tak sah tu. Tapi dia belajar, habis dah belajar. Tunggu terbalik dah belajar sungguh tak boleh nak keluar juga dot tu. Tak boleh nak keluar. Dia tak boleh jadi imam, dia sembahyang dia seorang. Jadi kalau itu keadaannya, sekalipun dia tua, dia tidak ditolak menjadi imam. Sebaliknya mencari orang yang lebih baik bacaan dia berbanding dia, sekalipun orang tu lebih muda daripada dia. Asas memilih orang tua ni apabila dari sudut aqra' sama, dari sudut alim pun sama. Itu asas dia. Kemudian kata dia lagi, maka jika sekiranya tiada berhimpun, disebut kat sini rupanya. Maka sekiranya tiada berhimpun sifat yang tiga, iaitulah qari, boleh baca Al-Quran, pandai fiqh dan tua umur pada seseorang, maka hendaklah tilik diperhatikan. Iaitu jika mara kehadapan menjadi imam oleh seorang yang lebih fiqhnya, apabila ada ia tahukan Quran yang dibacanya di dalam sembahyang qadar yang memadai, maka itulah eloknya. Ini yang dipilih ialah orang yang paling reti fiqhnya. Dan itulah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia dalam bab, dia menyalahi zahir hadis dalam bab masalah ni. Mazhab Syafi'i dia menyalahi zahir hadis. Sebab hadis tadi saya sebut tadi, Nabi kata hendaklah menjadi imam orang yang aqra', orang yang lebih baik bacaan, sama ada lebih banyak hafalan ataupun lebih baik bacaan. Tapi Imam Syafi'i dia tengok, kalau yang didahulukan bukan aqra', afqah, orang yang lebih faham agama. Adakah Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i sengaja nak lawan hadis ni? Mungkin tak? Mungkin tak ada ulama yang sengaja nak lawan hadis? Mungkin ke tak mungkin? Tak mungkin. Wallahi tak mungkin ulama sengaja nak lawan hadis. Tak mungkin. Habis itu Ustaz, mazhab Syafi'i telah berbeza dengan zahir hadis. Betul berbeza. Tapi ulama Syafi'i mereka memahami dari sudut lain. Macam mana Ustaz? Ulama mazhab Syafi'i ni dia bukan macam kita. Ulama ni dia bukan macam kita. Baca satu hadis gopoh nak buat hukum. Ulama Syafi'i tidak begitu. Sebenarnya fuqaha umumnya, saya ingat Syafi'i dan Maliki, tak salah saya, dalam masalah ni, mereka mendahulukan orang yang lebih faqih, orang yang lebih reti hukum berbanding orang yang lebih baik bacaan. Kenapa? Mereka datangkan alasan. Antaranya mereka kata cuba tengok hadis lain.
Antaranya diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, mereka juga berdalilkan dengan hadis. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud kata kana yuqri'uhum al-ashra. Dahulunya Nabi SAW mengajar Al-Quran kepada para sahabat 10 ayat. Wala yujawizunaha ila ashrin akhar. Para sahabat tidak akan masuk 10 ayat yang lain. Hatta yata'allamu ma fiha minal amal. Sehinggalah mereka belajar bagi faham betul-betul 10 ayat tu. Dah faham, dah beramal dengan ayat tersebut, barulah Nabi ajak pula 10 ayat yang lainnya. Kata Ibnu Mas'ud, fayu'allimuna al-Quran wal amal jami'an. Nabi dahulu ajak kami Al-Quran, dalam masa yang sama Nabi melatih kami untuk beramal dengan apa yang kami tahu. Serentak Nabi ajak. Nabi tak akan ajak ayat berikutnya melainkan kami telah faham apa hukumnya, apa perkara halal yang disebut dalam ayat tersebut, apa perkara haram yang disebut dalam ayat tersebut, bagaimana nak beramal dengan ayat tersebut, di mana dia turun, di mana dia faham semua. Jadi ketika Nabi SAW menyebut ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, ni fuqaha ni, pandangan fuqaha, hendaklah menjadi imam orang yang paling faqih, orang yang paling aqra' terhadap kitab Allah, orang yang paling banyak hafalan, orang yang paling baik bacaan. Kata para ulama fuqaha, kata fuqaha, tak ada di kalangan orang yang aqra' dalam kalangan sahabat Nabi melainkan semua mereka itu faqih. Sekarang ni kita hidup di zaman faqih, orang faqih tak ada. Tapi orang pandai baca Al-Quran ramai. Maka kerana itu mesti didahulukan orang yang afqah, orang yang lebih faham agama. Sekalipun bacaan dia tak apa nak elok. Maksudnya bukan rosak lah. Bacaan dia barangkali dia kurang hafalan, barangkali bacaan dia tak apa nak sedap. Tapi hendaklah didahulukan orang yang lebih afqah. Itulah pandangan fuqaha. Perkara yang begini, wujudnya perbezaan perkara yang sebegini menjadi tanda ada perbezaan cara mengeluarkan hukum dari sudut antara fuqaha, ulama fiqh dengan ulama hadis. Dalam persoalan yang seperti ini, ulama hadis dia seperti mengambil zahir hadis. Bila hadis kata hendaklah menjadi imam orang yang paling aqra' dalam bacaan Al-Quran, mereka ambil terus zahir hadis tu. Tapi fuqaha tak. Fuqaha dia tak begitu. Dia tunggu sat. Tengok dulu dalil-dalil lain. Tengok dulu hadis-hadis lain, lalu digabungkan, diserasikan, lalu baru dikeluarkan hukum. Jadi fuqaha tidak sentiasa ataupun tidak selalunya mengutamakan zahir hadis. Tidak demikian. Menunjukkan ada perbezaan dari sudut memahami nas antara fuqaha dengan ulama hadis. Kerana itu kita akan tengok Imam Syafi'i kata dahulukan orang yang lebih fiqhnya apabila ia tahukan Quran yang dibaca dalam sembahyang kadar yang memadai, maka itulah eloknya. Maknanya kadar bacaan dia dah bagi sembahyang dia sah, boleh menjadi imam, dia yang paling faqih, paling reti agama, maka dia didahulukan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian kata dia lagi, dan jika mara kehadapan oleh yang qari' tetapi tahukan fiqh kadar lazim bagi sembahyangnya, maka itu pun elok. Tapi kalau kita dahulukan orang yang qari', paling banyak hafal, paling elok bacaan, dia ilmu fiqh ada kadar memadai untuk hukum hakam yang berkaitan dengan sembahyang, dahulukan dia menjadi imam pun tak ada masalah. Dan dimarakan ke hadapan dua orang ini atas siapa yang lebih tua pada umurnya. Kalau ada persamaan dua orang, sama-sama reti fiqh, sama-sama alim, sama-sama baik bacaan, maka didahulukan siapa yang lebih tua umurnya. Intaha. Tamat nukilan daripada perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itulah qadar yang diambil masalah ini dari kalam Syafi'i, dan banyak lagi bahasnya yang lazat-lazat. Yang lazat-lazat kata Syekh Idris. Yang lazat-lazat ni barangkali macam ni.
Saya fahamlah kenapa dia, andaian saya, kenapa Syekh Idris ambil perkataan yang lazat-lazat. Dia sebenarnya ilmu ni lazat. Ilmu ni dia lazat bagi orang yang reti merasainya. Tak lazat bagi orang yang tak reti menghargai ilmu. Ilmu ni lazat tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita baca kitab tu kita tak boleh nak tidur. Dia semangat dalam diri kita ni, dia semangat nak tahu lagi, dia baca dia macam tu. Kadang-kadang kita nak tulis satu artikel, kita nak tulis, kita semok, akhirnya tajuk tu lepas ke mana dah, benda lain yang kita jumpa, sayang nak kena tulis juga ni, pasal nanti kalau tak tulis lupa. Akhirnya satu tulisan yang nak buat 10 muka, 10 hari tak siap, 20 hari tak siap. Pasal apa? Baca lagi jumpa maklumat lain, baca lagi jumpa maklumat lain, baca lagi jumpa maklumat lain. Dia jadi lazat. Ilmu tu jadi lazat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Taala jangan hilangkan rasa tamak terhadap ilmu. Kita nak habiskan usia kita dengan membaca, mengkaji, menuntut ilmu. Tuan-tuan pun begitu. Kena usaha sedemikian. Lazat ilmu ni, lazat. Jadi dia kata panjang lagi perbahasan dalam permasalahan ini, perbahasan yang lazat-lazat belaka. Kalau kita baca rasa tak mau berhenti nak baca terus. Tapi apakan daya, tenaga kita amat terhad. Baik, 169 masalah. Bang tiap-tiap sembahyang lain daripada subuh dan kesempurnaannya. Kata Syafi'i, Syekh Idris dia nukilkan lagi perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam Al-Um. Dan apabila menghendaki seseorang menyempurnakan bang bagi tiap-tiap sembahyang lain daripada subuh, maka hendaklah bang, kenapa dia bezakan antara tiap-tiap sembahyang dengan subuh? Kenapa? Siapa boleh agak-agak? Siapa boleh teka? Sebab apa dia bezakan? Apakah azan pada waktu subuh ni tak sama dengan azan pada waktu lain? Sebab apa dia kata macam ni? Dia kata seseorang menyempurnakan bang bagi tiap-tiap sembahyang lain daripada subuh. Maknanya sembahyang selain daripada sembahyang subuh. Dia nak cakap kat sini. Pasal apa dia bezakan sembahyang subuh? Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Tak nak. Antara sebabnya azan subuh tu sendiri berbeza. Betul tak? Ada tambahan. Antaranya ada taswib yang kita telah bincangkan sebelum ni. Antaranya lagi azan pada waktu subuh 2 kali. Waktu lain sekali saja. Jadi sekarang ini nak bincang azan selain daripada waktu subuh. Maka hendaklah abang kemudian daripada masuk waktunya, selain daripada waktu subuh, tak boleh bang melainkan setelah masuk waktu. Ni kena tahu ni. Jangan ada Bilal, dia tengok jam, 1 minit lagi. Boleh apa salahnya? Nanti seminit aku tak tara aku lagu lagi azan ni, habis azan, tengah-setengah azan, nanti masuklah waktu. Tak boleh macam tu. Mesti kena muazzin, mesti pastikan lafaz Allah tu pada azan tu, Allahu Akbar, perkataan A tu setelah masuk waktu. Baru dia boleh lafaz. Dan kena tahu lafaz azan itu adalah ibadah. Azan itu sendiri adalah ibadah. Jadi dia kata hendaklah bang kemudian daripada masuk waktu, yang ini setelah masuk waktu. Maka jika bang sebelum masuk waktu, kalau ada orang azan sebelum masuk waktu, dia kata apa salahnya, dekat dah pun. Selagi aku habis la ilaha illallah memang dah masuk waktu dah. Tu Imam Syafi'i sebut di sini. Maka jika bang sebelum masuk waktu, nescaya mengulang seseorang yang bang itu akan bang apabila sudah masuk waktu. Tu dia. Kalau dia azan sebelum masuk waktu, selepas azan baru masuk waktu, kena ulang lagi sekali azan tersebut. Ini perkataan siapa dia? Bukan perkataan saya, perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um yang dinukilkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Dan jika telah dimulanya bang sebelum masuk waktu, kemudian masuklah waktu dalam masa bangnya, hendaklah diulang bangnya dari mula bangnya. Macam tadi lah. Allahu Akbar sampailah asyhadu an la ilaha illallah, tak masuk waktu lagi. Bila asyhadu anna Muhammad Rasulullah baru masuk waktu.
dia kena ulang balik. Maknanya kalau ada pengurusi masjid mari, dia tengok hang ni azan sebelum waktu. Lepas tu bila muazzin kata, tapi saya habis masuk waktu dah. Pengurusi tu boleh kata, hang azan balik. Azan dari mula. Kerana hang telah memulakan azan sebelum masuk waktu. Kemudian kata dia lagi, maka jika disudahinya akan baki bang yang masuk di dalam waktu, kemudian diulangnya kembali akan yang dibangkannya di luar waktu sahaja, dengan tiada dihabiskannya, nescaya tiada memadai. Faham? Faham ke tak faham? Maknanya katalah tadi, dia bang Allahu Akbar, tak masuk waktu lagi. Allahu Akbar, tak masuk waktu lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak masuk waktu lagi, di luar waktu. Selepas tu baru masuk waktu. Lalu dia pun laungkan hayya 'alas salah dalam waktu. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi daripada Allahu akbar sampailah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia laung di luar waktu. Ada orang tahu, hang tadi laung sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hang laung di luar waktu, hang ulang balik azan. Dia pun ulang azan di dalam waktu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia pun berhenti. Pasal apa? Pasal had tu saja dia kata, aku laung di luar waktu tu, ada pun selepas tu dalam waktu, dia kata. Imam Syafi'i kata apa? Tak boleh, kena ulang bagi perhabis. Kena ulang bagi perhabis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab laungan azan ni ibadat. Boleh tak ada orang dia mula azan la ilaha illallah, boleh? Tak boleh. Kerana telah ditetapkan oleh Rasulullah, azan itu ikut tertib yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada sempurna bang itu melainkan datang ia atas berturut-turut dan kemudian daripada masuk waktu. Mesti lafaz azan itu dilaungkan seperti turutannya dan bermula azan itu setelah masuk waktu. Kemudian daripada masuk waktu melainkan pada subuh, melainkan pada waktu subuh. Sebab apa? Sebab pada waktu subuh boleh dilaungkan azan pertama sebelum masuk waktu. Itu cerita dah. Sebab tu dia nak bezakan di antara azan pada waktu subuh dengan selain daripada waktu subuh. Dan jikalau meninggal seseorang daripada bangnya akan suatu, nescaya maulah diulang kembali buat yang tinggal itu, kemudian disambungkan dengan barang yang kemudian daripadanya. Faham tak? Katalah dia azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul tak? Betul ke tak betul? Betul? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul ke tak betul? Dia tertinggal apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia dah masuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak buat apa? Kena ulang balik. Katalah dia tak sebut asyhadu an la ilaha illallah, dia terus sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari tang hayya ala salah, ada kawan habaq, hang tak sebut asyhadu an la ilaha illallah. Dia nak kena buat apa? Dia kena ulang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian hayya ala salah ke asyhadu anna Rasulullah. Dia dah sebut dah tadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ulang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru hayya 'alas salah. Dia macam tu. Dia kena ikut turutan dia. Dan begitu juga tiap-tiap barang yang dibangkan berdahulu kemudian lafaznya, maka lazim atasnya datangkan pada tempatnya. Mesti diulang balik perkataan tu dan jangan skip. Terlepas asyhadu an la ilaha illallah, kena sebut balik asyhadu an la ilaha illallah dan ikut turutan. Selepas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, barulah hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Dia sebut misalan di sini. Masalah dia sebut berkata ia pada awal bang Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian berkata ia di sini sama.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian disempurnakannya, ditamatkannya sampai habis dia sembahyang. Bangnya nescaya diulang bang lagi, maka kata Allahu Akbar, kemudian berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali hingga sempurna. Maknanya kalau dia terlepas asyhadu an la ilaha illallah sampai habis bang, dia bang sampai habis tak ada asyhadu an la ilaha illallah, maka dia kena ulang dari mula bang tersebut. Bukan lafaz asyhadu an la ilaha illallah saja, tapi lafaz dari mula sampai sempurna bang. Selalu yang berlaku dalam masyarakat kita apa dia? Dia tersilap pada hayya 'alas salah. Dia lepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pergi baca hayya 'alal falah, kan? Hayya 'alal falah, kemudian sudah dia kata. As-salah tak sebut. Biasanya muazzin kita dia sebut hayya 'alal falah saja. 4 kali hayya 'alal falah. Sepatutnya buat apa? Sepatutnya dia ilgha, dia batal, maksudnya dia tak hitung hayya 'alal falah tu. Dia kena hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, kemudian ulang lagi sekali hayya 'alal, baru ulang hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah yang disebut sebelum menyebut hayya 'alas salah tidak dikira. Tidak dikira. Boleh nah? (170) masalah imam qari ataupun imam aqra, atau pandai fiqh siapa yang dijadikan imam. Ini saya dah sebut tadi. Antara orang yang lebih baik bacaan dengan orang yang lebih faham fiqh. Siapa yang lebih didahulukan? Ya saudaraku, kata Syekh Idris Marbawi. Telah lalu keterangan setengah daripada masalah ini dalam masalah 168 yang kita baca di awal tadi, 168. Dan lihat masalah 240, 241 kita belum sampai lagi. Dan di sisi qaul disebutkan, betul? Dan di sini pula disebutkan masalah seorang qari Al-Quran, yang pandai baca Al-Quran, dan seorang alim fiqh, maka manakah yang dijadikan imam berjamaah? Kata Nawawi, dinukilkan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan telah berkata Imam Malik dan Syafi'i rahimahumallah, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka berdua, dan ashab keduanya, yakni ulama-ulama dalam mazhab Malik dan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, yang alim fiqh didahulukan atas yang qari, kerana yang dihajat kepadanya daripada bacaan itu ada matbut. Matbut tulis itu. Matbut ni macam sempurna. Kita azan seketika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita sambung sedikit lagi. Yang alim fiqh didahulukan akan yang qari kerana yang dihajat kepadanya daripada bacaan itu ada madbut. Yakni wallahu alam, yang saya faham dari perkataan ni, yang dihajatkan pada bacaan dalam salat tu benda yang kita dah tahu dah apa dia, Al-Fatihah, tahiyat. Jadi dah apa keperluan seseorang tu boleh baca dah dapat dipastikan. Itu yang saya faham. Dan yang dihajat kepadanya daripada fiqh ketiadaan matbut. Adapun keperluan seseorang mengetahui fiqh hukum hakam berkaitan dengan salat tak terhad. Tak boleh nak kita rangkumkan. Barangkali permasalahan datang macam-macam. Tak boleh nak diandaikan. Tiba-tiba dia datang, teringat. Katalah seorang imam. Lepas Al-Fatihah dia baca surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Last sekali apa? Macam mana? Last sekali ayat akhir macam mana? Macam mana? Kuat sikit. Wasjud waqtarib. Sunat tak baca, sunat tak sujud sajadah? Sunat. Sekarang ni imam nak baca mana? Tiba-tiba terlintas kat saya. Ya Allah, bagi fatwa cepat. Macam mana? Bagi pandangan cepat. Tak, sekarang ni imam tu dah baca. Pasal apa tak syur kan? Nabi kata, "Summa qra' ma tayassara minal Qur'an." Selepas baca Al-Fatihah, bacalah mana-mana daripada ayat Quran. Antaranya surah Al-Alaq. Dia pergi baca surah Al-Alaq. Dia macam mana? Katalah dia nak, kalau dia nak sujud ke tidak? Katalah dia nak sujud, macam mana dia nak buat? Tak apalah, sekarang ni dia dah bagi tahu dah. Katalah dia dah bagi tahu dah. Tak apalah, sekarang ni dia nak sujud, macam mana dia nak buat? Sujud lepas tu? Lepas tu? Sambung ayat lain. Ada dua pilihan. Sama ada pertama sunat dia sujud. Dia sujud sajadah. Sujud sajadah. Kemudian dia bangun. Sama ada dia nak bangun, berdiri, sekadar berdiri seketika, dia berdiri, kemudian dia takbir untuk rokok. Itu pun boleh juga. Tanpa baca apa-apa ayat. Boleh juga. Ataupun dia bangun daripada sujud sajadah tadi, Allahu Akbar, dia baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Boleh juga rokok. Jangan dia pergi buat sujud sejadah, dia kata kira sujud sejadah ni kira sujud sekali lah, dia kata tak sah sembahyang macam tu kerana dia tak buat rukuk. Dia begitu. Jadi persoalan-persoalan fiqh yang berkait dengan salat
Kita tak boleh limitkan dia. Barangkali masalah jadi macam ni. Jadi perlu kepada orang yang pandai fiqh dalam bab memilih dia menjadi imam. Dan yang dihajat kepadanya daripada fiqh ketiadaan madbut, dan terkadang datang dalam sembahyang perkara yang tiada kuasa menjagakan kebetulan padanya melainkan yang sempurna fiqh. Betul. Maknanya kita tak pasti apa masalah nak datang dalam masalah. Jadi memerlukan kepada orang yang reti fiqh. Cuba tengok perkataan akhir ni. Kata mereka itu. Siapa tu? Para ulama di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Apa dia berkata? Dan kerana inilah dimarakan kehadapan jadi imam oleh Nabi SAW akan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada sembahyang atas segala, betul, atas segala yang baki. Rasulullah mendahulukan Abu Bakar. Sedangkan siapa di kalangan umat Nabi di zaman Nabi, siapa di kalangan sahabat yang lebih aqra' bacaan Al-Qurannya? Abu Bakar kah? Bukan. Dalam hadis Nabi pernah sebut aqra'ukum Ubay bin Ka'ab. Lebih aqra'. Dan dalam sebahagian riwayat lain Nabi kata siapa yang hendak membaca Al-Quran seperti mana ketika ia diturunkan, bacalah berdasarkan bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Demikian juga Nabi puji Abu Musa al-Ash'ari yang memiliki suara yang sedap. Nabi kata Abu Musa al-Ash'ari ini memiliki mizmar min mazamiri Nabi Daud, memiliki suara yang begitu sedap. Bukan Abu Bakar. Abu Bakar bukan aqra', bukan paling aqra'. Abu Bakar juga bukan paling sedap suara dia. Tetapi Abu Bakar apa dia? Sudah tentu lebih alim dalam bab fiqh. Kerana Abu Bakar sentiasa melazimi Nabi SAW. Dan Nabi mendahulukan Abu Bakar. Sebab apa? Kerana Abu Bakar lebih reti fiqh berbanding orang lain. Tu kata ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Maliki. Di samping hadis yang saya sebut di awal tadi. Sungguhnya Nabi SAW, sungguh pun Nabi SAW menaskan atas yang lain daripadanya, lebih qari daripadanya sekalipun. Sekalipun ada bukti dari Nabi yang Nabi mengatakan sahabat lain lebih qari berbanding Abu Bakar. Tetapi Nabi tetap mendahulukan Abu Bakar radhiyallahu anhu sekalipun ada orang lain yang lebih aqra' berbanding Abu Bakar. Maka sudah tentu dalam permasalahan ini, wallahu a'lam, bagi saya pandangan yang dinyatakan oleh fuqaha lebih kuat dan lebih rajih berbanding ulama lain. Permasalahan berikutnya bab ma jaa fi fadlil adzan, wallahu a'lam. Ada soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ya. Imam batal. Okey. Kalau imam batal ketika sujud, rukuk, ketika atas mimbar, dia nak buat apa? Betul. Tengah tujuh. Makmum nak bergerak macam mana pula tengah sujud? Takkan nak merangkak macam tu kan? Macam mana? Macam mana nak buat? Okey, bagi saya jawab dulu. Atau mimpi. Duduk.
Semayang macam mana kita semayang? Lepas tu dia suruh kita. Dia mari kat kita. Kita tengah tahiyat. Macam mana tu? Kita tahiyat akhir. Dia cuik kita. Kita tengah semayang. Hmm. 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 Baik, untuk dua soalan pertama tu sama jawapan dia. Untuk imam batal wuduk ketika rukuk dan ketika sujud, cara dia imam, pertama imam dia tak boleh sambung sembahyang sekalipun. Dia bila dia telah batal wuduk, dia tak boleh mengimamkan sembahyang. Masa katalah dia tengah sujud tu dia terbatas terbatal wuduk, dia tak boleh, tak apalah, angkat takbir pilah, sagi dah berdiri baru aku berhenti. Tak boleh, tak boleh. Berdosa dia macam tu. Kerana dia menunaikan salat dalam keadaan dia tidak berwuduk. Dia memimpin salat jemaah dalam keadaan dia tidak berwuduk. Tak boleh perkara sedemikian. Habis itu kena buat apa? Dia batalkan salat. Dia berhenti, dia berdiri ketika sujud tu dia berdiri. Dia boleh bercakap. Dia habaq kepada salah seorang makmum di belakang tu. Yang terbaik sekali dia sebut nama orang tu. Mat, aku batal. Tolong ganti jadi imam. Mat tu jangan bercakap sudah. Jangan dia pula cakap, okey, tak cantik dia kata. Tak boleh. Imam tu boleh bercakap pasal dia tak semayang dah, dia dah batal. Dia bagi tahu, mat aku batal wuduk, hang jadi imam. Dia nak, mat tu nak jadi macam mana? Dia tak payah waktu sujud tu merangkak macam tu ya. Janganlah macam tu, gelak habis satu saf tu. Habis macam mana? Dia dalam saf tu. Dia Allahu Akbar dalam saf. Sehinggalah dia berdiri mengizinkan dia berjalan, baru dia bergerak ke hadapan. Baru dia bergerak ke hadapan. Sama dengan situasi rokok. Rokok dia boleh berjalan, dia berjalan ke depan. Kalau dia pun berat nak jalan waktu rokok, tunggu yang tidak. Sami Allahu liman hamidah, dia pun melangkah ke depan. Tak ada masalah. Boleh? Soalan tu boleh? Saya cadangkan dia terus sebut nama orang tu. Jangan dia habaq, aku batal wuduk. Hampa pilih pandai hampa lah siapa nak jadi imam. Jangan macam tu. Biasanya orang kita dia akan, dia apa? Dia duduk tolak-tolak. Hang tak mau. Isyarat benda ni ada dalam peristiwa ketika Umar bin Al-Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Ketika salat subuh, Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang Majusi tu. Bila Umar tak boleh jadi imam sebab dia ditikam banyak kali di depan ni, barangkali saya ingat dalam 5 atau 7 tikaman Umar. Dan Umar tak mati lagi, dia hidup lagi, kuat Umar ni. Sebelum dia jatuh, dia tarik Abdul Rahman bin Auf. Dia tarik Abdul Rahman bin Auf untuk gantikan dia menjadi imam. Lalu Abdul Rahman bin Auf mengimamkan salat subuh sampai habis. Sebab tu saya kata sepatutnya imam tu dia sebut terus siapa dia yang nak jadi imam. Jangan dia tinggal macam tu saja. Boleh. Itu yang pertama. Adapun tentang khatib yang batal wuduk sedang berkhutbah, saya tak ingat. Saya minta tangguh soalan tu kerana ada pendetilan sikit. Kerana para ulama berbeza pandangan. Apakah dua khutbah itu mengganti 2 rakaat? Sebahagian ulama kata 2 khutbah tu mesti ada wuduk. Sebahagian ulama kata 2 khutbah, katalah imam tu jatuh pitam tak boleh nak sambung khutbah, yang mengganti khutbah tu mesti orang yang ada dengar khutbah dari mula. Tak boleh waktu imam tu jatuh, orang tu baru masuk, dia pula jadi apa? Jadi khatib. Sebahagian ulama tak boleh. Saya pun tak ingat macam mana perbahasan tu, mana pandangan yang lebih kuat apa saya tak ingat macam tu. Saya minta tangguh soalan yang ketiga. Tiga soalan kan? 3 saja soalan. Wallahu a'lam. Satu soalan tu saya minta tangguh. Bila saya sempat semak, saya akan jawab, bagi kongsi dengan tuan-tuan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terlupa jawab azan. Jawab azan hukumnya sunat. Jawab azan hukumnya sunat. Bahkan ada riwayat asar. Asarnya riwayat daripada sahabat yang mana ketika Umar bin Al-Khattab berkhutbah Jumaat, pada hari Jumaat, pada waktu tu Umar duduk di atas mimbar. Setelah Umar beri salam nak menyampaikan khutbah, sahabat di bawah duduk bersembang. Di kalangan jemaah tu ada yang bersembang. Kata
sahabat yang meriwayatkan riwayat itu, dia kata Umar tidak bantah apa-apa pun. Kalau wajib jawab azan, mustahil Umar diam. Mustahil Umar diam. Umar ni dia bukan reti takut dengan siapa-siapa. Umar ni jadi ketika dia menunggu azan dilaungkan sebelum dia berkhutbah, setelah dia memberi salam, kan imam di atas mimbar beri salam terlebih dahulu, kemudian dia duduk, imam muazzin laungkan azan. Ketika zaman Umar ada orang bercakap di dalam masjid di hadapan Umar tidak bantah perbuatan mereka. Kata para ulama, perkara itu menunjukkan Umar memahami menjawab azan itu hukumnya sunat bukan wajib. Dan itulah sebenarnya pandangan menjawab azan itu hukumnya adalah sunat bukan wajib. Jadi kalau kita bercakap tak ada masalah. Cumanya yang terbaik sekali jangan cakaplah. Jangan tadi dengar saya kata zaman Umar orang bercakap dalam masjid, jangan jemaah masjid ni bercakap pula. Orang mengaji ni dia kena ada satu sikap. Sikap apa? Sikap ada sahaja amalan sunat dia berusaha nak buat. Termasuk amalan sunat itu ialah menjawab azan. Kerana menjawab azan ada banyak kelebihan. Antaranya menjawab azan, antaranya kita jawab seperti mana dilaungkan muazzin, kita berhak mendapat syafaat dari Nabi SAW. Demikian juga kita baca selepas selepas Bilal sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu, kita disunatkan juga menyebut selain daripada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita sunat sambung raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita sunat sebut sedemikian. Dan kita berdoa dengan doa selepas azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah. Sebelum kita berselawat terlebih dahulu. Contohnya selepas muazzin sebut asyhadu la ilaha illallah, habis azan kita berselawat. Contohnya kita berselawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian terus kita baca Allahumma rabba hazihi da'wati tamah was salatil qa'imah sehingga ke akhirnya. Maka kita berhak mendapat syafaat dari Nabi SAW. Sebahagian riwayat mengatakan dia boleh masuk syurga dari mana-mana pintu yang dia kehendaki. Maknanya besar kelebihan orang jawab azan ni. Jadi kita sepatutnya merebut peluang tu. Amalan yang begitu ringan dapat ganjaran yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya ingat sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.